Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hari Jumaat, salam Jumaat barakah buat semua ibu bapa, khususnya semua ibu bapa yang menonton, semua para penonton di Iman Kindi Puncak Alam. Alright, apa khabar? Apa khabar? Semoga anda semua sihat-sihat sejahtera dan dikurniakan segala keberkatan di hari Jumaat yang mulia ini. Alright. Okey, saya perkenalkan diri. Saya Bonda B dari Iman Kindi Enrichment Center. Kepakaran kami ialah membantu ibu-ibu yang sibuk, ibu-ibu bekerja yang sibuk, ibu-ibu yang stres, ibu-ibu yang risau, anak-anak masih belum boleh membaca walaupun nak masuk sekolah. Dengan membantu anak-anak membaca seawal umur 4 tahun. Iman Kindi Nurturing Future Leaders. Alright, Alhamdulillah, Jumaat barakah kepada semua. Alright, so hari Jumaat, 3 amalan yang power untuk diamalkan iaitu berselawat. So berselawat dengan sebanyak-banyaknya, okay? Sebab berselawat ni sangat-sangat banyak kebaikan dia, sangat-sangat banyak ganjarannya. Alright, so bila kita berselawat, satu kali kita berselawat, Allah berselawat kat kita balik berapa? Berapa? 10 kali kan? So ringan-ringankan mulut untuk berselawat. Jom kita sama-sama kan berselawat, insya-Allah Jumaat ni untuk tambahkan keberkatan, keberkatan dalam hidup kita. Insya-Allah Allah mudahkan segala urusan. Alright, selain tu di hari Jumaat selain bersedekah, tadi berselawat, jadi kita juga digalakkan untuk bersedekah. Lepas bersedekah tu, sedekahlah seberapa mana yang kita mampu, tak kisah pun jumlahnya. Dan juga lepas sedekah tu kita doa. Lepas sedekah tu jangan lupa doa. Rugi kita tak doa, sebab kita nak ambil keberkatan sedekah tu, kita nak minta apa yang kita nak. Selepas kita sedekah tu, terus kita angkat tangan, ya Allah, apa dia yang kita nak Allah tolong kita dalam segala urusan kita, apa dia. Doakan untuk anak-anak kita juga kan. So doalah dengan bersungguh-sungguh, dengan yakin bahawa Allah akan kabulkan. Dalam satu hadis kata, berdoalah seperti mana engkau yakin yang Allah akan kabulkan. Sebab Allah mengikut sangkaan hamba-Nya. So doa kena yakin, sebab Allah ini maha mengabulkan segala doa. Allah menamakan dirinya Al-Mujib, kan? Orang yang memakbulkan segala permintaan. Jadi berdoalah. Dan satu lagi iaitu amalan yang digalakkan pada hari Jumaat ialah membaca surah Al-Kahfi. Satu hadis kata, bila kita baca surah Al-Kahfi pada Jumaat, akan dikurniakan nur cahaya sepanjang minggu tu. Kan awesome kan? So jom rebut segala pahala keberkatan dah hari Jumaat ini. Alright, dan juga jangan lupa untuk berdoa pada hujung hari Jumaat lepas asar. Ambil masa sekejap, doa sungguh-sungguh, doa betul-betul, doa dengan keyakinan yang Allah akan makbulkan. Sebab saya baca dalam satu hadis, Allah kata, hadis ni bunyi macam ni, Allah tidak akan menolak doa. Hai, saya Spiderman. Itulah Spiderman dah muncul. Allah tidak akan menolak doa hamba-Nya di penghujung hari Jumaat. So doa, ambil peluang ni untuk berdoa bersungguh-sungguh, insya-Allah. Alright, okay, so saya nak beritahu yang kita sekarang sedang menjalankan kempen Ibu Bapa Hebat, Anak Smart. Sebenarnya PKP 3.0. Alright, so dalam kempen ni kita nak bagi kelas percuma untuk anak-anak yang berumur 3 hingga 5 tahun. So daftar cepat percuma sahaja. Kita nak bantu anak-anak anda dari asas. Ini adalah kelas asas, very basic pada anak-anak umur 3 ke hingga 5 tahun, belum boleh membaca lagi.
daftar segera untuk kami berikan kelas percuma, untuk kami bantu anak anda mula untuk membaca. Alright, so daftar segera dekat link bawah ni, saya dah letak, dah pinkan, dan join kita punya link Telegram untuk dapatkan perkongsian-perkongsian yang lebih menarik lagi. Alright, so saya lupa nak tunjukkan posternya. Mana poster dia? Saya tak ada posternya dekat sini. Mungkin kita boleh letak poster kat bawah komen ni. Nanti team boleh letak poster kat bawah komen ni. Alright, untuk sebaran, bantu saya untuk sebarkan, share link, share kan, tekan link share kat bawah live ni dan sharekan ke 10 grup. InsyaAllah saya nak kongsikan perkara-perkara yang boleh bermanfaat, kepada ibu bapa di luar sana. Alright, sharekan saya punya live ni dan sharekan kempen kita ni supaya lebih ramai yang dapat manfaatnya, insyaAllah. Dan saya nak kongsikan hari ni, maksudnya saya always nak sharekan kita punya kegembiraan kan. Kegembiraan kami di Iman Kindi adalah melihat anak-anak berjaya kan, melihat anak-anak ada improvement, ada progress yang baik, dah boleh mula membaca, mula minat membaca, boleh membaca dengan baik, boleh menulis dengan baik, ataupun dia boleh behave dengan baik. Itu adalah semua sekecil-kecil perkara merupakan satu improvement, satu kejayaan bagi kami. Jadi suka sangat untuk kami kongsikan kepada anda semua di luar sana. Okay, so perkara-perkara yang sebenarnya yang kita boleh bantu. Jika anda mahu kami bantu anak-anak anda, boleh PM kita segera PM kita dekat page ni, follow dan like. Dan saya sebenarnya nak umumkan yang kita akan lancarkan kempen berbaloi-baloi namanya. Kempen berbaloi insya-Allah untuk pendaftaran tahun 2022. Kita akan lancarkan insya-Allah pada 1 Julai insya-Allah. So nantikan kempen berbaloi ni apa dia. Nantikan. Alright. Dan saya nak kongsikan hari ni satu pelajar kami, alhamdulillah, yang sudah menunjukkan progres yang baik, boleh membaca dengan baik, alhamdulillah. Alright, so jom kita tengok. Kita nak tengok Naura. Alright, Naura berumur 6 tahun di Iman Kindi Puncak Alam, sudah boleh membaca dengan baik. Tahniah Naura. Jom kita tengok videonya. Hai, saya nama saya Hafiz. Hari ini saya nak baca buku. Nak makan. Siapa tahu? Ada tanah pada rumah. Ada tanah pada tanah. Di mana rumah Nia? Rumah Nia. Tanya guru saya tahu di mana rumahnya. Kata Siana. Terima kasih. Alright, alhamdulillah, syabas Naura, syabas atas kejayaan, atas
progres yang baik dalam membaca. Tahniah kepada ibu bapa Naura yang berusaha bersama-sama guru Naura untuk membantu Naura sehingga boleh membaca sampai ke tahap ini, alhamdulillah. Syabas, dan thank you so much kepada ibu Naura kerana berkongsi dengan kita video ni, dan memberikan kerjasama yang sangat-sangat baik kepada kami, alhamdulillah. Alright, so Naura, keep it up. Alright, keep it up. Alright, so jom kita nak kongsikan tajuk hari ini. Iaitu siri ketiga iaitu sambungan topik lawnmower parents. Sambungan topik lawnmower parents iaitu ini dia. Siri ketiga hari ini, tanda anda mungkin mengamalkan lawnmower parenting ni. Apakah tanda-tandanya? Okay, so saya dah beritahu sebelum ni lawnmower parenting ni apa. Lawnmower parenting ni adalah ibu bapa yang seboleh-bolehnya nak pastikan anak dia ini tidak menghadapi cabaran. Dia nak melindungi anak daripada cabaran, daripada kesusahan, daripada ketidakselesaan. So ibu bapa ini sememangnya sangat-sangat sayangkan anak, tapi mungkin cara yang keterlaluan dalam lawnmower parenting ini boleh membawa kepada impak yang negatif kepada anak tu. Alright, so kita nak bincangkan hari ni apakah kemungkinan tanda-tanda ni yang menunjukkan kita mungkin ada mengamalkan lawnmower parenting ni. So jom kita lihat yang pertama. Yang pertama ialah anda pilih siapa yang anak anda patut bermain dengan. Maksudnya you choose siapa, you pilih siapa yang you nak. Maksudnya you tengok anak ni anak you ni, you bagi main dengan siapa. Maksudnya anak yang umur early childhood ini, berumur setahun ke atas sampai 6 tahun ni, maksudnya you tengok, you tak nak bagi dia main dengan orang yang boleh bergaduh dengan dia, kan? Ataupun you mungkin tak nak bagi anak you main dengan anak-anak yang mungkin sedikit orang cakap sedikit kasar ke, ataupun sedikit tak boleh bertoleransi ke. Faham ke saya maksudkan? Maksudnya you tak nak anak you ni macam nangis ke, ataupun dia ni sedih ke, stres ke sebab berebut ke. No, you tak nak. So you kata okay, tak payah, main dengan orang ni je. Maksudnya main dengan orang-orang yang mungkin lebih baik, maksudnya lebih behave, yang tak akan bergaduh, kan? You bagi main dengan orang-orang yang mungkin boleh main dengan baik je dengan anak you, tak ada gaduh-gaduh, tak ada berebut. So you pilih siapa yang you nak main dengan anak ni. Macam tu. So jadi apa efek dia? Efek dia maksudnya anak you ni mungkin akan tak tahu nak handle perebutan, tak tahu nak handle emosi dia, nak solvekan contoh perebutan tu sendiri. Sebab you kawal, tak bagi dia ni sedih-sedih, tak nak bagi dia mengamuk ke, merajuk ke, tak. So you pilih siapa yang you nak bagi dia main. Kawan mana yang you rasa macam tak akan gaduh-gaduh dengan dia, tak akan kasar-kasar dengan dia, macam tu. So mungkin kalau kita mungkin bertindak macam tu, mungkin kita mengamalkan lawnmower parenting ni. Right? So saya faham mungkin untuk parents yang ini mungkin jelas saya tak kata semua. So mungkin of course kita sayang anak-anak kita, mungkin kita dah lama tak dapat anak, kan, ataupun kita ni seorang je anak, kan. So kita lebih protektif kat situ. Kita pun mula nak
mula nak membuat perkara-perkara yang macam ni. Alright. Seterusnya ialah ini dia. Anda cepat-cepat masuk campur bila berlaku perebutan atau pertengkaran. Kita nampak bila contohnya dia nak mula start nak bergaduh ke, nak berebut barang contoh. Something happen ke, kita cepat leraikan. Cepat-cepat kita selesaikan. Kita masuk campur dalam pergaduhan tu, perebutan tu, pertengkaran tu. Jadi anak ini dia tak berpeluang pun untuk solvekan sendiri. You tak nak anak ni berasa dia terlukai kan. Maksudnya sangat-sangat sayang kan. Sampaikan you tak nak dia terlukai pun perasaan dia oleh kawan-kawan dia. So you cepat-cepat solvekan. You cepat-cepat masuk campur. So anak ni tak berpeluang untuk handle cabaran-cabaran yang sebegitu. Okay. So selain tu inilah antara tanda-tanda dia. Selain tu ini dia, anda tak nampak salah anak juga. Maksudnya mungkin anak tu dia behave yang tidak sepatutnya, tapi you nampak, it's okay, you backup anak you. You salahkan orang lain ke, walaupun you tahu anak you tu mungkin secara tak langsung juga bersalah. Maksudnya mungkin dia tak nak tolerate sikit ke, ataupun dia mungkin bukan totally dia salah, tapi mungkin ada sebahagian yang dia anak tu boleh improve, tapi you tak tegur, tak ambil peluang untuk tegur anak bila dia mungkin buat suatu kesilapan dalam pergaulan ke, contoh dalam apa tindakan dia. So jadi kita dah miss peluang untuk tegur anak kita, untuk ajar anak kita values. Kita dah terlepas peluang untuk bimbing dia, didik dia untuk behave macam cara yang sepatutnya. Sebab kita pakai blind, kita pakai maksudnya kita pakai tutup mata, kita tak nampak, kita tak nak nampak anak, kita tak nak nampakkan kesalahan anak tu. Kan? So bahaya ya. Bila kita tak cuba untuk tegur anak kita, tak cuba untuk berikan didikan yang sewajarnya. Alright, seterusnya ialah ini dia. Bantu apostrofi bantu homework anak tanpa mengajak anak untuk faham. Maksudnya bantu ni okey, tak ada masalah, bantu homework anak, tapi bantu yang macam mana? Bantu yang bukannya kita terus betulkan. Bukan kita terus untuk salah, jawapannya ni. Maksudnya kita terus bagi tahu jawapan sebab kita tak nak anak kita salah. Tak nak anak kita dapat markah kurang ke, tak nak kena marah ke, contoh. So kita tolong anak kita dari segi tu. So anak ni dia kurang belajar lah dari segi tu. Sebab kita tolong macam tu. Kita boleh tolong, maksudnya cara yang patut kita tolong ialah kita ajar macam mana dia nak solve perkara tu. Contoh matematik kan. Alright. Macam nak kira dia, cuba kira. So effort tu daripada anak tu sendiri, kita bantu guide sahaja. Alright. Itu yang sepatutnya. Kalau contoh anak-anak reading ke kan, so kita boleh tunjuk betul ke bunyi macam tu, cuba fikir ingat balik. So kita tak terus betulkan. Tu antara teknik kita nak bagi dia lebih dekat dia punya minda tu kan. Jadi kita kena bantu secara yang betul lah homework anak ni. Bukan kita terus buatkan homework dia, no. Kita sendiri yang betulkan, tak boleh. Sebab dia kena melalui proses-proses ni untuk jadikan dia manusia yang all round lah, yang boleh hadapi cabaran, tanggungjawab, kesusahan. Okey, selain tu ialah so mungkin anda ada tanda-tanda lawnmower ni jika anda minta special request untuk anak anda di luar kebiasaan pihak sekolah contohnya. Contoh kat sekolah tak ada pun diberikan minum petang contoh. Ni kat sekolah biasalah, bukan maksudnya sekolah, contohnya sekolah tu memang tak ada minum petang, memang tak ada. Tapi kata memang anak saya ni berikan special, kena masak ni contoh. Maksudnya you nak buat satu yang luar kebiasaan, you nak extra ke untuk anak you. Maksudnya bukan kita nak kata
kalau ni bukan aspek macam yang kesihatan, kalau memang dibetul-betul perlukan dari segi medikalnya, memang dia memang perlukan, contohnya dari segi kalau dia tak makan perkara ni, dia tak boleh, dia tak sihat, contoh sakit, dia kena bagi ubat, itu memang okey lah, tu memang kena minta lah kan. Tapi ini perkara yang macam bukan keperluan kan, bukan keperluan, maksudnya just something extra untuk anak, you request, oh nak special ni. So maksudnya itu mungkin ada tanda-tanda lawnmower parenting. Sebab you nak comfort untuk anak you nak janjikan comfort, you nak pastikan dia ni selesa, tak nak ada kesusahan, macam tu so mungkin ini dia tanda-tandanya. So kita boleh check lah. Alright. Dan last but not least ialah saya dah berikan yang ni. Alright, so itu sahajalah. Itu tanda-tandanya kita ni mungkin mengamalkan lawnmower parenting, di mana kita nak tebas dulu. Kita nak tebas siap-siap segala cabaran yang mendatang, yang mungkin akan melukai hati anak kita kan. Kita tak nak anak-anak kita ni hadapi kesusahan langsung, tak nak hadapi cabaran langsung, tak nak hadapi kesukaran langsung. So kita akan cuba protect mereka, cuba halangi daripada perkara-perkara ni. So sebenarnya is not good. Tapi maksudnya lawnmower parenting ni sebenarnya useful jika memang betul-betul perlukan. Contohnya anak ni memang kena bully ke kan, so kenalah kita interfere, kena report kat sekolah ataupun kena tukarkan sekolah kalau memang betul-betul severe, teruk. Ataupun dia masuk first time masuk sekolah baru dan kita perlu assist dia, mungkin perlulah untuk bantuan parents, tapi bukan dengan ekstrim, dengan kerap, tidak. Sebab kita nak anak-anak ni belajar menghadapi challenges dalam hidup dia, belajar deal dengan situation tu dengan lebih baik as dia grow. So saya dah bincangkan sebelum ni macam apa efek dekat anak-anak ni bila dia besar, dari segi nak handle tanggungjawab, dari segi nak buat keputusan. Semua itu sangat-sangat memerlukan pengalaman anak tu untuk bina emosi dia, bina social skill dia untuk lalui semua dalam hidup dia ni. Alright. So kita tak nak, kalau kita go to the extreme, anak ni mungkin boleh kena anxiety, kena stress sebab dia tak biasa hadapi cabaran-cabaran yang sebegini. So mungkin parents kita ni kadang-kadang bagus juga kita ni tegas. Betul tak? Kita tegas, kita bertegas dengan anak kita, discipline anak kita, bagi dia challenge sikit, strict sikit anak ni supaya dia boleh jadi tough sikit emotionally kan. Sebenarnya kita balance kan. Kita tahu anak kita macam mana dan kita cuba untuk balancekan kita punya parenting method ni sebab kita nak anak kita ni spoil kan. So insya-Allah kita nak terbaik untuk anak kita. Kita cuba untuk bantu anak kita belajar menguruskan cabaran yang mereka hadapi sendiri. Sampai memang diperlukan bantuan, kita akan masuk. Lepas tu kalau dia memang perlukan bantuan, kita akan bantulah. Selepas itu bukan secara total melepaskan, tidak. Maksudnya bila dia memang dah cuba dan perlukan bantuan, kita tolong. Maksudnya kita guide. Kita tak betul-betul totally masuk, campur, tapi kita guide. Okay, macam mana kalau orang buat macam ni? So kita nasihat, kita advise, what should you do? Kenapa kita kena buat macam ni? So itu adalah sangat-sangat membantu dari segi pendidikan ibu bapa untuk anak-anak. Alright. So insya-Allah saya dah kongsikan 3 siri lawnmower parenting ini. InsyaAllah kita cuba untuk ambil mana yang baik, kita cuba apply, mana yang tidak baik kita cuba jauhkan. Alright, so jika anda rasa perkongsian saya bermanfaat, bantu saya sharekan live ni, tekan button share bawah ni, kongsikan ke 10 grup, kongsikan kepada 10 grup, dan kongsikan kempen kami untuk khas untuk anak-anak di Puncak Alam. Sebarkan, join link, klik link Telegram, klik link daftar, dan daftarkan anak anda untuk kami berikan lebih banyak manfaat insya-Allah selepas ini. Alright, so insya-Allah itu sahaja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita berjumpa lagi dalam siri live yang akan datang. Saya Bonda B, Iman Kindi, Nurturing
future leaders. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.